Ibu kota Malaysia, nadi kerajaan dan juga pusat pentadbiran awam, perdagangan dan perindustrian negara ini. Kota metropolis ini mempunyai lebih kurang 1 juta penduduk. Kuala Lumpur adalah juga pusat pendidikan dan penyelidikan dan juga latihan. Kira-kira 30 km ke selatan Kuala Lumpur ialah Bandar Baru Bangi dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, kawasan perindustrian yang semakin pesat serta penempatan institusi-institusi pengajian tinggi dengan kampus yang luas dan mempunyai kemudahan penyelidikan yang serba maju. Di sinilah terletaknya Pusat Penyelidikan Atom Tun Ismail dengan ringkasnya Puspati, sebuah pusat penyelidikan nuklear bertaraf kebangsaan yang dikendalikan oleh Unit Tenaga Nuklear di Jabatan Perdana Menteri. Pada awal tahun 1972, Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Datuk Amrul Rahman telah melawat Pusat Penyelidikan Nuklear di Bandung, Indonesia, dan ekoran dari lawatan ini, beliau berpendapat Malaysia juga boleh mendapat faedah dari kegiatan penyelidikan seumpama ini. Dalam bulan Oktober 1972, kerajaan telah mengundang satu kumpulan pakar-pakar dari Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA untuk melakukan kajian kemungkinan, dan mereka telah menyokong Syur untuk menubuhkan reaktor bertenaga rendah untuk tujuan penyelidikan dan latihan, serta pembentukan radioisotop yang boleh digunakan untuk penyelidikan dalam bidang pertanian, perindustrian dan perubatan. Tapak Puspati di Bangi adalah seluas 27 hektar. Kerja-kerja penyediaan tapak ini bermula pada bulan Januari tahun 1979. Peletakan batu asas dirasmikan pada bulan Februari tahun 1980 oleh Yang Berhormat Tan Sri Ong Kee Hui, Menteri Sains, Teknologi dan Alam Sekitar pada masa itu. Reaktor penyelidikan jenis Triga Mark II dipasang dalam bulan November tahun 1981 dan diletakkan di sebuah bangunan yang direka khas untuknya. Reaktor penyelidikan ini dengan tenaga haba 1 megawatt sesuai digunakan untuk penyelidikan, pengeluaran bahan-bahan radioaktif yang berhayat pendek dan sederhana pendek, dan juga latihan asas pengendalian reaktor. Teras reaktor ini terletak di dasar sebuah tangki aluminium sedalam 6 meter yang mengandungi 19,000 liter air bebas mineral yang bertindak sebagai penyejuk dan pelambat neutron. Air itu dialirkan melalui pemindah haba untuk disejukkan melalui teras reaktor di dalam 1 liter sistem penyejuk yang lengkap dan tertutup. Batang-batang bahan api nuklear tersusun di dalam teras di antara kepingan grid atas dengan bawah dan sentiasa berada dalam keadaan tegak. Bahan api ini dibuat daripada campuran pepejal uranium yang dikayakan 20% kandungan isotop 235 dan zirconium hydride yang juga bertindak sebagai pelambat neutron. Reaktor Puspati mencapai tahap kritikal buat pertama kalinya pada 28 hari bulan Jun tahun 1982
Semua bahan wujud berasaskan atom. Setiap atom terdiri dari nukleus dan elektron-elektron yang berputar mengelilinginya. Bila neutron berlanggar dengan atom uranium-235, satu tindak balas nuklear berlaku dengan pembebasan haba, pancaran dan 2 atau 3 neutron baru. Neutron ini akan menghasilkan tindak balas terusnya. Fenomena ini dikenali sebagai tindak balas berantai, iaitu asas kepada perjalanan sebuah reaktor nuklear. Di Puspati, keselamatan dan kesihatan kaki tangan senantiasa dititik beratkan. Alat-alat untuk mengesan pancaran disediakan untuk semua pekerja yang berkaitan. Tekanan udara di dalam dewan reaktor dikawal dengan menarik udara keluar melalui satu sistem penapisan khas bagi mengawal pelepasan udara radioaktif. Alat pengesan pancaran juga dipasang di beberapa tempat yang strategik. Puspati menjalankan kajian pengawasan persekitaran yang berterusan bagi menjamin kebersihan dan mengawal pencemaran bahan radioaktif. Contoh-contoh yang dikumpulkan termasuk tumbuh-tumbuhan, air, mendakan sungai dan tanah. Bahan-bahan ini dianalisa di makmal untuk mengesan dan mengawal sebarang pencemaran bahan radioaktif di alam sekitar. Di antara contoh-contoh air yang dianalisa termasuk air sungai, air paip dan air hujan. Contoh-contoh udara diambil dari pencontoh udara yang terletak pada tempat-tempat yang strategik. Pendek kata, segala usaha dijalankan untuk memastikan penggunaan teknologi nuklear dilaksanakan oleh kaki tangan terlatih dan mengikut peraturan-peraturan antarabangsa bagi menjamin keselamatan pekerja, orang awam dan alam sekitar. Kerja-kerja merawat sisa radioaktif dilakukan dengan teliti. Loji rawatan sisa radioaktif telah dibina di Puspati bagi merawat sisa-sisa radioaktif dari seluruh negara. Kaedah-kaedah rawatan yang digunakan bergantung kepada jenis dan tempoh separuh hayat bahan sisa itu. Radioisotop digunakan di dalam bidang perindustrian, perubatan, pertanian, hidrologi dan penyelidikan oleh berbagai-bagai institusi, perusahaan, pusat-pusat penyelidikan dan hospital-hospital. Penggunaan teknik-teknik nuklear kini semakin meluas di negara kita. Teknik hidrologi isotop bagi pembangunan pertanian memainkan peranan di kawasan pertanian di Kedah dan Kelantan. Pakar-pakar hidrologi menggunakan teknik yang menggunakan radioisotop
untuk mengesan dan menilai sumber air di tempat-tempat tertentu. Dengan pengurusan sumber air yang lebih cekap bagi memastikan bekalan air yang cukup, usaha-usaha pengeluaran padi akan dapat dipertingkatkan. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemupu, KADA, telah mendapat faedah dari penggunaan teknologi nuklear. Teknik ini juga digunakan untuk mengesan kebocoran di empangan dan takungan-takungan air. Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi merupakan salah satu institusi pengajian tinggi yang terkemuka di negara ini. Sebagai sebuah pusat penyelidikan, UKM menjalankan penyelidikan yang penting dalam berbagai bidang termasuk penggunaan teknik nuklear dalam bidang pertanian. Salah satu uji kaji yang penting ialah pembiakan kacang soya dengan kaedah mutasi. Uji kaji ini menggunakan pancaran gamma untuk mendapat mutasi biji benih bagi menghasilkan tanaman yang tinggi pengeluarannya, mempunyai daya ketahanan pada penyakit serta hasil yang bermutu tinggi. Biji benih yang baik dipilih untuk mutasi tersebut dan kemudiannya didedahkan kepada pancaran di dalam penyinar gamma. Teknik-teknik nuklear telah pun digunakan dengan berkesan untuk menukarkan struktur genetik tumbuhan tersebut bagi mendapatkan ciri-ciri yang paling dikehendaki. Melalui kultur tisu, pokok-pokok ini seterusnya boleh diusahakan pengeluarannya secara besar-besaran bagi tujuan pertanian. Biji benih lada hitam ini disinarkan dalam penyinar gamma. Teknik ini juga sedang digunakan dalam kajian mengawet berbagai-bagai makanan dan buah-buahan supaya tahan lebih lama. Malaysia merupakan pengeluar utama lada hitam di dunia. Teknik nuklear juga digunakan di kilang-kilang untuk meninggikan mutu pengeluaran dan mempercepatkan kadar pengeluaran tanpa tambahan kos. Di kilang simen ini, pengesan radioaktif digunakan bagi mengawasi proses-proses percampuran berbagai-bagai jenis bahan yang digunakan bagi membuat simen. Di kilang ini, pengawalan mutu diberi keutamaan. Ujian-ujian dijalankan setiap setengah jam bagi menentukan mutu pengeluaran yang sekata. Tolok nuklear digunakan bagi mengawasi proses pembancuhan serta memastikan campuran pembuatan simen yang sesuai. Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia, SIRIM, sedang berusaha memperkenalkan penggunaan kaedah ujian tanpa musnah dalam sektor perindustrian. Ujian tanpa musnah, NDT, digunakan untuk memeriksa mutu barang-barang yang dikeluarkan di samping menjimatkan kos pengeluaran dan penyelenggaraan. SIRIM dengan kerjasama Puspati sedang merangka satu program pembangunan di dalam penggunaan kaedah NDT bagi membantu sektor perindustrian yang sedang pesat membangun di negara kita.
Teknik ini digunakan dengan meluas untuk memeriksa kimpalan paip. Di sini, teknik pengawalan mutu NDT digunakan oleh pengeluar utama batang-batang paip bagi projek Sungai Semenyih, sebuah skim bekalan air awam yang terbesar di Malaysia. Dengan menggunakan perkhidmatan radiografi, sistem penerbangan Malaysia, MAS, mendapat hasil-hasil yang lebih memuaskan dalam mengesan sebarang keretakan dan kerosakan dalam di bahagian-bahagian tertentu pesawatnya. Di sini sumber pancaran gamma digunakan, di mana skeping filem dilekatkan pada bahagian luar komponen yang hendak diperiksa. Sumber radioaktif iridium 192 dimasukkan ke dalam bahagian dalam enjin jet ini. Pancaran gamma mendedahkan filem bagi pemeriksaan tanpa musnah. Kemajuan dalam teknik radiografi telah terbukti sangat berguna bagi mengesan keretakan dan hakisan, terutamanya bagi pemeriksaan-pemeriksaan yang di luar kemampuan teknik-teknik NDT yang lain. Teknik NDT ini juga digunakan di kilang-kilang elektronik. Industri semikonduktor merupakan industri ekspor yang utama di Malaysia. Sumber radioaktif digunakan bagi memeriksa kesempurnaan papan lita dengan memberi gambaran dalam komponen-komponen berkaitan. Pancaran gamma juga digunakan bagi mengawal ketebalan golongan kepingan getah yang besar semasa pengeluaran. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa teknik ini memainkan peranan yang penting bagi pengawalan mutu dalam perusahaan-perusahaan di dalam negeri ini. Penggunaan teknik nuklear bagi diagnosis dan rawatan penyakit mungkin merupakan penggunaan yang paling memberi manfaat kepada manusia. Dari hari ke hari, perubatan nuklear semakin maju. Di Institut Radioterapi, Onkologi dan Perubatan Nuklear di Hospital Besar Kuala Lumpur, kaedah perubatan cara ini digunakan dengan meluasnya. Penggunaan pancaran gamma kepada organ yang mengalami ketumbuhan boleh menyekat atau memusnahkan sel-sel barah. Banyak jenis barah boleh dirawat melalui kaedah radioterapi seperti ini. Dengan adanya peralatan yang lebih maju, teknik diagnosis nuklear boleh digunakan bagi membekalkan maklumat yang berguna untuk pengubatan banyak jenis penyakit. Kegunaan utama reaktor Puspati ialah untuk latihan, penyelidikan dan pembuatan radioisotop. Reaktor ini boleh dikendalikan secara manual ataupun automatik. Perisai konkrit ini mempunyai beberapa lubang pancaran di mana neutron dan sinaran radioaktif dari teras boleh didapati di luar reaktor untuk tujuan uji kaji.
Penggunaan teknik nuklear bergantung kepada satu sifat utama bahan radioisotop yang digunakan. Radioisotop mengeluarkan pancaran. Pancaran radioaktif ini, jika digunakan dengan betul dan mengikut peraturan yang sesuai, boleh mendatangkan berbagai faedah. Dalam masa 20 hingga 30 tahun kebelakangan ini, kegunaan pancaran radioaktif telah memberikan banyak faedah pada kehidupan seharian manusia. Pancaran radioisotop yang terkawal digunakan untuk mensucihamakan alat-alat perubatan dan meninggikan mutu awetan bahan makanan. Radioisotop dan pancaran terkawal juga digunakan dalam proses-proses industri dan sains perubatan, kajian alam sekitar dan pencemaran alam, serta di dalam pertanian dan hidrologi. Dengan meneliti jenis dan tenaga sinaran yang dikeluarkan, kita boleh mengetahui unsur-unsur yang terkandung di dalam bahan tersebut serta kepekatan setiap unsur yang ada. Teknik ini dinamakan teknik analisa pengaktifan neutron. Ia adalah satu teknik yang amat peka dan dapat mengesan kehadiran unsur walaupun hanya satu bahagian per bilion. Analisa pengaktifan neutron adalah cara penganalisaan unsur-unsur dalam semua jenis dan bentuk bahan contoh seperti tanah, bahan biologi dan bahan geologi. Teknik ini telah digunakan untuk penyelidikan dalam bidang-bidang seperti sains forensik, pengajian alam sekitar, pengajian geologi, perubatan, pemakanan dan pertanian. Dengan bantuan IAEA, sebuah makmal kebangsaan piawaian dosimetri peringkat kedua telah ditubuhkan di Puspati. Kemudahan ini memberikan khidmat tentukuran alat-alat dosimetri yang digunakan di negara ini. Sebuah hot cell bagi mengeluarkan radiopharmaceutical telah siap dipasang. Bagi mengelakkan pencemaran radioaktif, hot cell ini mempunyai dinding-dinding perisai yang dibina khas dari plumbum untuk keselamatan. Radioisotop yang dibentuk di dalam reaktor perlu diproses secara kimia kepada bentuk yang sesuai sebelum digunakan. Di dalam hot cell, radioisotop diproses secara kimia. Selepas rawatan yang sesuai dilakukan, larutan radioaktif disediakan di dalam vial atau bekas untuk pembasmian kuman. Radiopharmaceutical ini dikeluarkan bagi tujuan perubatan. Kini, Puspati mempunyai pegawai-pegawai yang terlatih dalam bidang penggunaan sinaran dan bahan-bahan radioaktif. Khidmat pegawai-pegawai ini boleh digunakan oleh mana-mana institusi yang memerlukan penerangan dan nasihat dalam penggunaan teknologi nuklear. Penubuhan Puspati
adalah sejajar dengan matlamat kerajaan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi rakyat dengan menambahkan bidang teknologi tinggi di negara ini. Puspati akan dapat memainkan peranannya yang besar sebagai pelopor dalam teknologi nuklear untuk pembangunan dengan mengembangkan penggunaan tenaga nuklear secara aman di negara ini.